bila kita dengar cerita-cerita mangsa-mangsa tragedi ini, saya sendiri dah macam tak tahan dah sebab di dada, dan saya kalau boleh saya nak berpaling muka. Saya tak dapat bayangkan macam mana perasaan atau kesan kepada mangsa-mangsa dari segi gangguan emosi dan juga mental. Adakah ini akan berpanjangan, berlarutan? Jadi kita bertanya kepada pakar kita pada pagi ini. Kita bersama dengan Dr. Nurul Nadia Ismail, pakar dan ketua Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Kulim Kedah. Dari jauh dia main Jauh. Terima kasih. Okey, Dr. Nurul bersama dengan kita, dan juga kita ada seorang mangsa banjir di talian. Sempat kita bawakan dari Rantau Panjang Kelantan, Puan Siti Hajar Mustafa. Assalamualaikum Puan. Kalau mungkin tidak ada dengarkan suaranya tadi dah, mungkin boleh nampak wajahnya bila-bila masa, insya-Allah. Puan Hajar. Oh, kita call. Okey, kita hubungi saja. Okey, Puan Hajar, teruskan bersama dengan kami. Kita ada Dr. Nurul, dan kita akan bertanya juga pengalaman Puan Hajar sendiri. Mungkin kita sebagai permulaan kan, Dr. Nurul, kita tahu tentang keadaan banjir ataupun musibah-musibah yang melanda. Tak kenal siapa, tak kira siapa anda, ada potensi untuk berlaku terhadap diri kita. Mungkin bukan sekarang, ataupun kalau boleh memang tak nak. Tapi bercerita tentang menguruskan perasaan kecelaruan, stres, trauma dan sebagainya ni, adakah perbezaan makna trauma itu sendiri dengan kecelaruan stres yang dikatakan PTSD, ASD ni? Silakan. Okey. Terima kasih Anim, terima kasih Nas. Sebenarnya bila kita bercakap tentang trauma dan juga stres dan trauma ni dia berada dalam spektrum yang sama. Okey. So bila kita cakap spektrum yang sama, maksudnya stres selalunya berlaku pada peringkat awal. Lepas tu jika tidak ditangani dengan betul, ataupun kita tidak mendapat sokongan sosial mungkin, ataupun berlaku beberapa lagi trauma yang sama ataupun berlainan tapi secara berturutan, maka ia akan daripada stres tersebut dia menjadi satu penyakit psikologi yang lain, iaitu trauma. So dia berada dalam kita kata dalam satu spektrum, dan walau bagaimanapun dari segi serius ataupun intensiti perasaan takut, perasaan cemas, simptom-simptom seperti panic attack, simptom-simptom seperti kita dalam bahasa Inggeris flashback, ataupun kita mendapat bayangan semula itu, ianya boleh berlaku bagi mereka yang mengalami stres yang sangat teruk dan juga trauma. So secara umumnya mereka saling berkaitan, tetapi kalau kita nak bercakap dari segi diagnosa psikiatri dan sebagainya, maka ada perbezaan antara mungkin acute stress disorder yang mana simptom-simptomnya agak sama, tetapi selalunya acute stress disorder ni berlaku dalam masa 1 hari hingga ke 1 bulan. Sekiranya simptom tersebut berpanjangan melebihi daripada 1 bulan, maka kita dan memenuhi kriteria, maka mungkin seseorang itu telah memenuhi diagnosa kita panggil sebagai PTSD ataupun post traumatic stress disorder. Oh, dia naik lagi satu pangkat. Dia naik lagi. Dari segi lamanya simptom tersebut yang berterusan, dan juga daripada segi intensiti. Tetapi saya rasa perlu untuk saya tekankan, trauma dari segi bahasa semua orang boleh mengalaminya. Betul? Okey, dari segi kematian kucing kan, kematian ternakan yang kita tengok di berita yang kambing dan sebagainya, kadang-kadang itu tengok trauma. Individu lain punya cerita pun dia boleh bagi trauma. Definitely, betul, sangat betul. Dan walau bagaimanapun, untuk kita nak mengubah trauma yang mungkin kita katakan dalam keadaan normal psychological response kepada disorder, kita kena tahu bahawa disorder itu adalah satu kecelaruan yang memerlukan kepada rawatan yang intensif. Dia memerlukan bahawa sesuatu kejadian itu menyebabkan seseorang itu tidak boleh berfungsi seperti biasa. Sampai tidak boleh berfungsi harian. ya. Betul. Jadi kita nak bertanya kepada Puan Siti Hajar Mustafa yang bersama dengan kita. Terima kasih sangat-sangat Puan ya kerana berkongsi kisah di pagi hari ini. Jadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Nurul sebentar tadi, adakah Puan Siti pun terbayang-bayang selepas tragedi ini berlaku? Boleh ceritakan sikit macam mana kalau bila terdengar hujan ke, atau bila nampak hujan ke, tiba-tiba ada perasaan yang tidak diingini tiba-tiba meluap-luap tu. Jadi Puan Siti boleh ceritakan sikit? Silakan. Hello, saya Hajar ya. Ya, saya. Dengan trauma ni, ya betul. Kami masih trauma lah. Kalau mengikut trauma ni, kita orang macam tak boleh nak digambarkan betul lah orang cakap. Daripada pandangan, kita pandang lain kan. Daripada yang mengalami situasi itu betul-betul memberi kesan lah pada kami ni. Jadi apa kesan yang tidak dapat dilupakan Puan Siti sejak mengalami trauma sedemikian? Yelah, macam kita
kita tengok dalam situasi dengan keadaan cuaca sekarang kan. Kami walaupun hari ni kita kata air dah tak ada, api, elektrik semua dah ada kan. Tapi perasaan tu kalau tiba je datang hujan, kami akan jadi rasa macam satu detik dalam hati ni rasa lain lah kan. Macam kita macam takut situasi itu akan berulang lagi. Satu detik yang kita orang alami dengan air yang laju, air yang kuat datang dengan cepat dengan anak-anak kecil. Kita tengok binatang berkeliaran, mati sekeliling. Macam benda tu kita jadi takutlah kan nak menghadapi balik situasi itu. Okey. Antara tanda-tanda yang dikabarkan oleh Puan Hajar sebentar tadi, adakah ini yang dikatakan sebagai trauma? ASD atau PTSD? Dan bagaimana situasi sebenar Puan Hajar sebenarnya? Peringkat bagaimana? Okey. Pertama sekali daripada Memang maksudnya peringkat yang kita rasa kita ialah benda ni dia dalam setahun kita rasa kita kena alami benda ni 2 kali. 2 kali tu dengan begitu cepat kan. Berkali berlaku dengan begitu dahsyat lah kita kata banjir ni. Yang kita orang tak pernah merasa. Jadi maksudnya benda ni boleh membuatkan kami rasa memang kalau datang lagi memang sentiasa terfikir-fikir kan, Puan Hajar? Okey, kita dengarkan juga pandangan daripada Dr. Nurul berkaitan dengan situasi Puan Hajar itu sendiri. Seperti mana yang dikabarkan tadi. Silakan. Saya suka perkataan Anim tadi, sentiasa terfikir-fikir. Okay? So itu merupakan salah satu kita kata kriteria untuk seseorang itu didiagnos sama ada mempunyai ASD ataupun PTSD. Sebab simptom lebih kurang sama, tetapi jika yang berterusan lebih daripada sebulan, masa yang dikabarkan, maka dia akan menjadi PTSD. Okey, so selain sentiasa terfikir-fikir, dia ada macam kita kata intrusive thoughts ataupun fikiran yang bertalu-talu tentang kejadian tersebut. Jadi kalau dalam kes ni fikiran bertalu-talu maksudnya kita akan sentiasa ingat banjir datang kan. Mungkin kalau bunyi air kan, bunyi air sebagai contoh pesakit saya bunyi pipe dibuka, dia terus teringat bahawa air masuk dalam rumah. Sampai pipe terbuka pun boleh teringat kembali. Maksudnya bukan kita nak cakap tak semesti bencana menyebabkan tersebut, tapi mungkin dia ada faktor-faktor risiko yang lain. Tetapi hubung kait itu memang ada. Okey, terutama dalam cerita Puan tadi, ini merupakan kali kedua. Kita tahu bahawa repetition of trauma ataupun terdedah kepada trauma yang secara berulang boleh meninggikan lagi risiko seseorang itu untuk develop sama ada ASD ataupun PTSD. So benda ni yang berlaku dan sebab tu tadi masa kita off record kan Nas, saya mengatakan bahawa mungkin untuk mangsa-mangsa banjir sekarang ni, mungkin untuk mangsa tanah runtuh sekarang ni, kurangkan pendedahan kepada kita jika apabila kita melihat gambar-gambar banjir, berita-berita mengenai banjir sama ada di media sosial ataupun di elektronik. Maka kalau bila kita tengok benda tu kita jadi takut, maka elakkan. Mungkin itu yang terbaik. Kita harus jauhkan Saya pasti penonton di luar sana mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Jadi kita alu-alukan komen dan juga pendapat di laman Facebook kami. InsyaAllah kita dapat kongsikan pengalaman-pengalaman yang berbeza. Tapi cerita tentang pengalamannya, Doktor, saya ingin bertanya betapa pentingnya sistem sokongan. Saya tahu ada juga rakyat Malaysia ni, sudahlah, dah habis dah tu. Kadang-kadang kita ni bukan jenis komuniti yang suka berkongsi. Kita pendam. Sejauh manakah betapa pentingnya sistem sokongan dari keluarga dan juga rakan-rakan kepada mangsa trauma? Silakan. Okey. Kerana saya doktor di Kementerian Kesihatan Malaysia, jadi saya rasa penting untuk saya nak maklumkan kepada semua untuk nak sebarkan kepada umum bahawa di Kementerian Kesihatan Malaysia kita memang ada mental health psychosocial support team ataupun pasukan. Kita kata pasukan psikososial dan kesihatan mental yang memang kita akan activate setiap kali berlaku bencana. Tidak kiralah sama ada kemalangan yang besar, kilang yang terbakar ataupun seperti contoh tanah runtuh baru-baru ini, memang kita ada activatekan kita punya pasukan sama ada di peringkat KKM di bawah kesihatan awam ataupun di pihak Jabatan Psikiatri ataupun perkhidmatan psikiatri itu sendiri. Dan untuk makluman semua, kita memang di Malaysia kita sudah ada 63 jabatan psikiatri di seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Okey, so insya-Allah 63 ni memang semua mempunyai pasukan MHPSS sendiri. Yang sebagai contoh bila banjir kita akan activate, kita akan pergi berjumpa dengan mangsa. Okey, untuk memulakan sokongan awal ataupun yang kita panggil sebagai psychological first aid. Memberi bantuan emosi di peringkat awal. Walau bagaimanapun, okey, berbeza dengan mungkin kita kata penyakit-penyakit psikiatri yang lain, bila kita bercakap ataupun kita ingin membantu orang, sahabat, ahli keluarga dan sebagainya yang terlibat dalam bencana ataupun trauma, the first
kita kata peraturan yang pertama ialah jangan paksa mereka bercerita. Ya, betul. Jangan paksa. Betul. Macam macam mana banjir? Macam mana banjir? Pukul berapa masuk? Kenapa korang tak lari? Kenapa korang tak selamatkan dokumen awal-awal? Lagi jam kepala dia. Allahu Akbar kan. Stop kan. Kalau diorang kata macam boleh tak saya tak nak cerita lagi, it's okay, biarkan mereka untuk nak proses dulu sebenarnya apa yang sedang berlaku pada emosi, pada pemikiran, pada kejadian tersebut. Betul. Bagi mereka masa, tapi bukan bermaksud kita tinggalkan mereka. Tidak. Sebaliknya kita pergi dan kita tanya, okey tak apa, tak perlu cerita, tapi apa yang kami boleh bantu sekarang ni? Semasa misi bantuan dijalankan bagi mangsa banjir, sememangnya kita di-brief oleh our captain lah, siapa yang terlibat, saya pasti anda juga di luar sana terlibat sama, untuk tidak terlalu pushy lah. Betul. Tidak terlalu nak sangat mengetahui apa situasi yang berlaku. Niat kita hanyalah untuk menceriakan mereka. Jadi apa yang bantuan diberikan, sekecil-kecil bantuan dan mungkin senyuman itu kan yang boleh kita berikan dan tidak terpaksa. Ada yang kita baru nak tanya, dia dah mengalir air mata. Macam mana keadaan Kak? Itu pun dia dah boleh mengalirkan air mata. Itulah nak bertanya kepada Puan Siti Hajar, adakah keadaannya sama juga, susah untuk kita bercerita atau mungkin ahli-ahli keluarga memberikan sokongan dari segi emosi? Macam mana dengan keadaan Puan Siti sekarang ini? Betul lah apa yang doktor tu cakap tadi kan. Situasi yang kita alami, maksudnya kalau orang yang datang bertanya macam mana korang tak lari apa semua kan. Benda tu kita di luar kawalan, kita macam kita akan terfikir, kita akan rasa sedih balik lah. Kita akan mengingatkan balik detik-detik tu. Betul lah, bantuan yang datang ni, walaupun diorang tak datang dengan bantuan, dengan barang, diorang datang bertanya khabar pun cukup dah bagi kami yang mengalami situasi. Ada juga yang bila orang bertanya tu, mereka memang nak tolong tapi diorang tak tahu macam mana nak tolong. Jadi, ceritalah, kau jangan pendamkan dalam hati, kau luahkan aja. Jadi, ada tak orang yang berperangai sedemikian, dan apakah perasaan Puan Siti? Maksudnya dia orang datang bertanya khabar dengan keadaan yang cerita, untuk kita bercerita kan. Memang kita boleh bercerita tapi separuh je lah kita boleh. Sebab kita, hati kita waktu ni memang kita rasa agak tak sesuai untuk kita bercerita lagi. Sebab kita tak mampu nak bercerita lagi dengan keadaan yang kita alami. Kita tengok jiran-jiran kita, keadaan rumah kita kan. Binatang-binatang meninggal apa semua. Jadi perasaan nak bercerita tu pun kadang-kadang terbatas. Memanglah kita rasa tak perlu pendang kan. Tapi benda tu kita tak boleh, kita rasa kalau boleh tak nak ingat balik lah benda tu berlaku. Betul. Okey, Puan Hajar, mungkinlah tadi Puan Hajar dikatakan trauma dengarkan bunyi hujan pun dah rasa macam apa yang akan berlaku kan. Nak fikir anak-anak, fikir haiwan peliharaan semua. Apa yang dilakukan kalau keadaan itu memberi ketakutan kepada Puan Siti Hajar sendiri? Apa yang selalunya dilakukan untuk mungkin mengurangkan ketakutan itu, meredakan keadaan dan sebagainya? Mungkin Puan Hajar nak kongsikan juga bersama dengan kami. Yelah, waktunya selepas hujan, selepas banjir dan pergi air semua ni, waktunya kita orang tengah tidur, tiba-tiba hujan dengan lebat kan. Macam kita automatik, kita akan terbangun, kita akan tersedak, air naik lagi ke? Maksudnya keadaan tu buatkan kami, tapi dengan keadaan ni, dengan sokongan dari orang sekeliling pun kita rasa nak atasi masalah tu, insya-Allah lah kita redha lah kan. Ini kan sebahagian daripada ujian kita juga kan. Kita tak boleh kata pasti ada stres apa semua kan. Kita kena terima lah. Sebab itu je lah cara yang kami sekarang ni. Puan Siti Hajar ada sebut satu perkataan di sana. Terima kasih Puan Siti ya. Puan Siti menyebut perkataan reda. Dah sama dengan saya. Itulah dia. Jadi bila kita fokus kepada reda ini, adakah ia akan membantu memulihkan keadaan dari segi trauma? Okey, pertama sekali kita kena faham apa maksud reda. Okey, reda bukan bermaksud kita tak boleh sedih atas kehilangan. Reda bukan bermaksud kita tak boleh tertanya kenapa perkara ini berlaku. Tetapi reda bermaksud kita mengiktiraf perasaan sedih, perasaan takut, trauma dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama kita tahu ini adalah ketentuan Tuhan. Insya-Allah Tuhan akan menggantikan sesuatu yang lebih baik. Dan inilah yang kita panggil sebagai psycho-spiritual approach ataupun pendekatan psycho-spiritual dalam kita menangani trauma ataupun kejadian-kejadian yang memberi tekanan emosi dan sebagainya. Terima kasih. Okey. Kita ada soalan lah daripada Encik Rozaiman kita. Silakan dari Pulau Pinang orangnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sila ajukan soalan kepada doktor, silakan. Okey, doktor, saya cuma nak tanya satu perkara lah berkenaan dengan berapa lama tempoh masa seseorang tu untuk pulih daripada trauma dia. Apabila dia menghadapi trauma tu, terutama masa-masa banjir ni lah. Dengan tekanan yang hebat dan sebagainya. Okey, terima kasih Encik Rozaiman di atas soalan. Jauh dari Pulau Pinang soalannya. Berapa lama tempoh masa yang diberikan oleh seorang individu tu? Dia tak ada jawapan Spesifik. yang spesifik, betul. Sebab yang bergantung kepada individu tersebut serta suasana dan juga sokongan sosial yang seseorang mangsa itu dapat semasa kejadian trauma itu berlaku. Walau bagaimanapun secara kita kata generalnya, kalau kejadian seperti banjir, mungkin ia bergantung kepada sejauh mana kita kehilangan harta benda, adakah ia menyebabkan sehingga ancaman kepada nyawa dan keselamatan. Bagaimanakah mereka boleh bangkit semula selepas daripada kejadian banjir, dan apakah bantuan-bantuan sokongan sosial, emosi dan sebagainya yang diperolehi oleh mangsa. So kalaulah kita mempunyai banyak faktor-faktor, kita kata faktor-faktor pelindung ini, mungkin simptom-simptom trauma itu hilang secara perlahan-lahan. Mungkin hilang secara perlahan dalam masa sebulan. Sebab itu kita akan mengatakan bahawa mungkin dia mengalami acute stress disorder ataupun dia mengalami acute stress reaction. Maksudnya ia adalah satu reaksi kepada kejadian yang melanda. Walau bagaimanapun, jika dalam masa sebulan simptom menjadi bertambah teruk, walaupun macam tadi Puan Siti kata banjir dah reda, elektrik dah ada kan, Tapi melarat tapi lagi, melarat. Mungkin kena mendapatkan nasihat daripada pakar, kena mendapatkan rujukan secara cepat, jangan bertangguh-tangguh supaya mereka mendapat rawatan yang awal. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Hari ini banyak yang dikongsikan. Begitu juga kepada mereka yang berkongsi pengalaman, dan juga Puan Siti Hajar Mustafa selaku mangsa yang dah 2 kali dilanda bencana ini. Kita harapkan terus kuat. Itu sahaja sokongan yang kita mampu berikan, dan sebenarnya dalam masa yang sama Puan Siti Hajar reflect semula kekuatan itu kepada kami. Dan supaya kami terus lagi memberi sokongan kepada mereka yang terlibat. InsyaAllah Puan Siti Hajar, terima kasih banyak-banyak. Harapkan yang terbaik. Dr. Nurul Nadia Ismail, pakar dan juga Ketua Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Kulim Kedah. Balik Kedah lepas ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga perjalanannya dipermudahkan. Amin, insyaAllah. Okey, dan kepada penonton kita di luar sana, baik mangsa maupun seorang yang orang kata rakyat yang biasa saja, kita berlapang dada bila kita jumpa mangsa-mangsa sebiar rupa. Kita beri mereka ruang untuk recover dari segi mental dan juga emosi. Baik.